Salam sejahtera saya ucapkan kepada Cik Natasha selaku panel penilai untuk pembentangan laporan akhir latihan industri sesi 1 2021 atau 2022. Nama saya Victor Chandra Anak Matthew, kad metrik bernomor 20 DPM 18F 2040 yang mengambil jurusan Diploma Pengajian Perniagaan yang merupakan pelajar semester ke-6. Dan pada hari ini saya ingin membentangkan sedikit mengenai pembentangan laporan akhir latihan industri sewaktu menjalani latihan industri di Pejabat Residen Kapit dan juga Bukit Mabung. Bahagian Kapit merupakan satu-satunya bahagian pentadbiran di negeri Sarawak yang hanya boleh dihubungi dari kawasan luar melalui air dan udara sahaja. Dan daerah kecil Sungai Asap dapat dihubungi melalui jalan darat, yaitu melalui Jalan Bintulu, Bakun dan Belaga. Pentadbiran bahagian Kapit telah diketuai oleh seorang residen dan 4 pegawai daerah yang mengetuai bahagian masing-masing. Seterusnya, saya akan membincangkan sedikit ringkasan laporan teknikal dan aktiviti semasa menjalani latihan industri di Pejabat Residen Kapit. Antara tugasan yang saya lakukan adalah saya ditugaskan untuk menyenaraikan nama kontraktor di dalam Excel bagi tujuan penilaian kontraktor. Saya juga turut mengikuti lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Bandar Kapit dan juga lawatan Ketua Menteri Sarawak ke Sungai Asap. Saya berkesempatan mengikuti bengkel RTP di Sibu dan juga mengikuti proses cabut undi RTP sebanyak 2 kali untuk fasa ketiga bagi tahun 2021 serta fasa pertama bagi tahun 2022. Dan juga saya turut berkesempatan untuk menyemak maklumat kontraktor di sistem Qoris. Dan antara tugas-tugas lain yang saya lakukan di Pejabat Residen adalah menyusun fail-fail sulit di bilik fail dan juga mencetak dokumen-dokumen untuk proses tender secara terbuka. Saya akan menerangkan sedikit mengenai sistem Qoris. Sistem Qoris ini digunakan untuk menyemak prestasi-prestasi kontraktor dan juga menyimpan maklumat-maklumat kontraktor. Sistem ini digunakan untuk menentukan kelayakan kontraktor untuk mengikuti cabutan undi. Di dalam sistem ini, kita boleh menyemak sama ada kontraktor mempunyai prestasi yang baik ataupun rekod yang buruk di masa lampau. Maklumat-maklumat lain yang terdapat di dalam sistem Qoris iaitu mengenai lesen kontraktor dan juga status Bumi Putra dan juga projek yang dijalankan oleh pihak kontraktor. Sekiranya kontraktor mempunyai rekod buruk pada masa lampau, maka jawatankuasa layak untuk memutuskan bahawa kontraktor tersebut tidak akan mengikuti cabut undi seterusnya. Seperti yang kita lihat, kontraktor mengikut daerah. Kapit mempunyai 80 jumlah kontraktor, manakala Bukit Mabung mempunyai 45, diikuti Song 25 dan juga Belaga 39, yang menjadikan jumlah keseluruhan ialah 189 kontraktor. Kita masih memiliki kekurangan kontraktor yang mempunyai lesen piping dan juga electrical di bahagian Kapit yang menjadi masalah utama kepada pembangunan di daerah Kapit dari segi electrical dan juga piping. Untuk slide seterusnya, saya akan menerangkan sedikit mengenai proses cabut undi RTP, yaitu Rural Transformation Project, di mana ia mampu meningkatkan pembangunan fizikal dan sosioekonomi penduduk terutama di kawasan luar bandar. Untuk langkah pertama, saya ditugaskan untuk mengambil kehadiran kontraktor yang menyertai cabutan undi mengikut bahagian dan juga kelas. Kontraktor yang telah mendaftar akan masuk ke bilik cabutan undi. Bagi langkah kedua, kontraktor akan diberikan sedikit talimat ringkas dari Tuan Pengerusi Majlis iaitu residen bahagian ataupun timbalan residen. Talimat ringkas ini adalah bertujuan untuk memberikan sedikit pengetahuan kepada kontraktor terutama kontraktor baru yang pertama kali menyertai cabutan undi bagi mengetahui risiko-risiko menjadi kontraktor. Bagi langkah ketiga, bola cabutan undi akan ditunjukkan kepada kontraktor mengikut nombor tagging kehadiran mereka sebelum dimasukkan ke peti undi. Ini mengelakkan berlakunya sebarang salah faham pihak kontraktor dan juga kepada panel jawatankuasa sebelum mengumumkan projek-projek yang bakal dicabut undi. Untuk langkah keempat,
Bola yang dimasukkan ke peti cabut undi akan dicabut oleh DI bahagian atau pegawai agensi pelaksana yang hadir. Keputusan cabut undi tersebut akan ditunjukkan kepada kontraktor bagi memuaskan hati semua pihak. Bagi langkah terakhir, kontraktor yang telah berjaya mendapatkan projek ditentukan dengan hasil cabut undi akan menandatangani perjanjian kontrak dengan agensi pelaksana apabila telah berjaya pada akhir proses cabutan undi. Kesimpulan yang saya dapat ketika menjalani latihan industri ialah saya dapat mempergunakan segala ilmu yang saya pelajari ketika berada di politeknik dan didedahkan ke alam pekerjaan terutamanya untuk kegunaan saya pada masa hadapan. Saya juga dapat melihat dan merasai sendiri suasana sebenar dunia pekerjaan serta berhadapan dengan pahit manis sepanjang latihan industri dijalankan. Di sini saya merakamkan jutaan terima kasih terutama kepada pihak pejabat residen Kapit serta unit latihan industri Politeknik Mukah atas segala bantuan yang telah diberikan kepada saya sepanjang latihan industri ini dijalankan. Cadangan-cadangan yang dapat diberikan kepada firma ialah pekerja-pekerja haruslah mempunyai perwatakan yang baik dan mesra terhadap para pelajar yang menjalani latihan industri di firma-firma mereka. Pihak firma juga memainkan peranan penting dalam memberi tunjuk ajar kepada pelajar berkaitan dengan kursus yang diambil oleh pelajar. Pihak firma juga perlu mengambil berat tentang permasalahan pelajar sepanjang menjalani latihan industri di firma. Hal ini kerana pelajar-pelajar baru ingin mempelajari dan menyesuaikan diri di alam pekerjaan. Untuk cadangan kepada politeknik, pihak politeknik perlu mengambil tahu tentang permasalahan pelajar di firma. Selain itu juga, pihak politeknik diharapkan dapat mengikuti perkembangan para pelajar dari masa ke semasa dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini mengenai prestasi para pelajar mereka agar dapat membuat penilaian dengan berkesan. Seterusnya, pihak pengurusan perlu sentiasa aktif dalam menambahbaikkan maklumat penting yang dikongsikan kepada pelajar latihan industri terutama mengenai laporan akhir. Pelajar juga akan dapat membuat laporan akhir tanpa masalah dan ianya akan memberikan sedikit kesenangan kepada pelajar. Akhir kata daripada saya ingin mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada pihak residen Kapit, terutamanya residen bahagian Kapit dan juga ketua-ketua seksyen atas bimbingan dan tunjuk ajar kepada saya selama menjalani latihan industri di pejabat residen Kapit. Saya juga mengesyorkan kepada student-student yang bakal menjalani latihan industri untuk menjalani latihan industri di pejabat residen Kapit.